Zaidah, Halis. Okey, alhamdulillah. Haris, Umay, Nafis, Khalis, Ammar, Abdullah Yasir, Irfan. Okey, tahniah kerana dapat hadir kelas cikgu pada pagi ni. Okey, pada sesi kali ni cikgu akan share kepada kamu berkenaan dengan ilmu matematik lah. Okey, kebiasaan dalam kelas cikgu share kamu dengan ilmu RBT kan. InsyaAllah nanti pada sesi yang akan datang, kalau ada rezeki dipanjangkan umur cikgu, cikgu akan share lah. Banyak benda cikgu nak share kamu tentang ilmu RBT tu dan ilmu praktikal. RBT ni ilmu dia sangat menarik lah. Ilmu dia hidup lah. Kamu belajar satu, kamu boleh cipta macam-macam. Macam tu maksud dia. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, pada sesi kelas yang lepas, untuk kelas 1, untuk kelas 2 ahli, cikgu dah mula bincang tajuk koordinat. Di mana tajuk koordinat ni penting lah, sebab dia ada sambungan, dia akan ada sambungan pada tajuk tingkatan 3 nanti, tajuk garis lurus. Jadi tajuk koordinat ni antara satu sub tajuk bagi tingkatan 3 lah. Nanti kamu akan belajar. Jadi koordinat tajuk yang ke tajuk yang ke-7 di bawah bab di tingkatan 2. Dan cikgu akan cuba sedaya upaya untuk kita sama-sama habiskan silibus tingkatan 2. Kerana silibus tingkatan 2 ni dia sambungan pada silibus tingkatan 3. Sangat berkait. Jadi kalau kita tak habis di tingkatan 2, nak tak nak kita kena habis juga di tingkatan 3. Jadi sebelum kita teruk di tingkatan 3, ada lebih kurang 9 bab matematik di tingkatan 3. Jadi kalau boleh kita cuba sedaya upaya lah. Okey, jadi kamu fokus. Jadi untuk buat tajuk ni kita tengok muka surat 120, kita tengok lah. Buku teks ni kamu boleh download di internet. Okey, kamu boleh download. Saiz dia besar juga, dalam 200 MB lebih juga. Cikgu tak silap juga. Jadi kamu kena download sendiri, pergi kat Google. Okey, Khalis mesej cikgu. Okey, kelas kita ini adalah kelas pertama kita kan. Jadi agak kelang kabut sikit lah cikgu. Okey, kalau ada apa-apa yang tak jelas, kamu boleh tanya cikgu terus lah. Kalau ada apa-apa yang kamu kata ada yang tak jelas, boleh tanya cikgu terus. Yang ni kamu boleh on je mikrofon kamu dan tanya je cikgu. Okey, pada last kelas itu cikgu nak sambung kelas. Kita dah mula masuk mencari jarak di antara dua titik. Okey, pada satah jarak di antara dua titik pada satah dengan menggunakan formula. Okey, formula ni X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Dan jawapan tu mesti di punca kuasa. Okey, di sini kamu perlu untuk memudahkan kerja kamu mesti ada kalkulator saintifik lah. Kalkulator saintifik memudahkan kerja kamu lah. Jadi dalam exam nanti, jadi kamu tak perlu teruk nak kira. Zaman kamu ni zaman yang dah kita panggil zaman yang mudah lah. Jadi banyak gadget teknologi yang membantu kamu. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, cikgu ambil contoh yang contoh 5 lah. Kita bincang dulu contoh 5. Okey, kalau pergi pada sini, cikgu edit sikit contoh yang ke-5. Dia sebelum ni cikgu mengajar dalam kelas. Okey, kita sambung ke dalam online live, secara live. Dia jadi switch lah, jadi berlaku kejutan lah kata. Jadi perlu sedikit masa untuk kita sama-sama sesuaikan suasana ni kan. Jadi bila dah betul-betul stabil, okey lah. Okey, untuk peringkat starting ni, permulaan ni, masing-masing kamu dan cikgu masih rasa agak kekok sikit lah kan. Jadi tak apa, kita akan cuba buat juga. Okey, kalau tengok di sini,
Contoh yang ni mudahnya kelebihan guna sistem macam ni. Buku teks tu cikgu boleh cut and paste di dalam slide cikgu ni. Jadi kalau kamu tengok di sini, bagaimana kita nak cari? Okey, sebelum cikgu cerita tentang tajuk ni, kamu kena faham dululah. Okey, di bawah tajuk ni kita bercerita tentang koordinat. Koordinat ni adalah satu titik yang berada pada catah menegak, kita panggil paksi Y, manakala mendatar kita panggil paksi X. Di mana sesuatu koordinat kita akan baca okey, X dulu baru Y. Sebagai contoh, di sini adalah 2, sini 4, sini negatif 2, negatif 4. Di sini contohnya 3, sini 6, sini negatif 3, sini negatif 6. Okey, contohnya titik A ni kita ulang kaji sikit lah. Siapa yang dah faham, alhamdulillah akan lebih faham. Okey, jadi titik A berada pada koordinat negatif 2, 6. Okey, di manakah titik A? Contohnya titik B berada pada koordinat contohnya negatif 3, 4. Okey, jadi di manakah titik A dan titik B itu berada? Jadi kalau tengok di sini, okey, kita tengok dalam format koordinat. Okey, nombor yang pertama adalah paksi X dan nombor yang kedua adalah paksi Y. Okey, jadi kita tahulah paksi X dan paksi Y. Okey, jadi titik A negatif 2. Negatif 2 kat mana? Di sini, paksi X. Okey, 6 pada paksi Y di sini. Maka manakah pertemuan dia? Maka pertemuan dia di sini. Maka ini adalah titik A. Manakala titik B negatif 3. Di mana negatif 3? Pada paksi X. Okey, ni cikgu ubah balik. Negatif 3 belakang ni kan. Cikgu nak bagi jarak sikit. Cikgu ubah koordinat dia. Okey, contoh cikgu ubah koordinat 4, negatif 3. Okey. Selamat datang pada Cikgu Saniha. Senang main. Tekok lalu cikgu nak mengajar. Okey. Pada paksi pada titik B, koordinat B adalah 4, negatif 3. Jadi di manakah kedudukan 4, negatif 3 tersebut? Maka yang ni adalah okey, 4 pada paksi X. Maka di sini. Maka negatif 3 pada paksi Y di sini. Maka koordinat bagi titik B adalah di sini. Okey, jadi soalan yang pertama di bawah tajuk koordinat, dua benda utama yang ditanya oleh soalan. Dua benda utama yang ditanya oleh soalan di bawah tajuk ni. Pertama adalah jarak antara dua titik. Yang kedua titik tengah. Okey, nanti di tingkatan 3 di tajuk yang bukan tingkatan 3, sebelum ni ada tajuk di akhir tajuk ni. Dia ada satu lagi dia panggil titik tengah. Dia panggil kecerunan. Okey, kecerunan. Ini dia di bawah tajuk yang seterusnya nantilah. Dia ada tajuk kecerunan tu adalah sambungan kepada tajuk ni. Kecerunan. Dan bila kamu naik di tingkatan 3 nanti, dia ada yang keempat, iaitu garis lurus. Garis lurus ni adalah sambungan. Dia sebenarnya 1, 2, 3 ni adalah perkaitan lah. Dia berkait antara satu sama lain. Jadi di bawah tajuk garis lurus nanti kamu akan jumpa lagi tajuk ni. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan bagaimana kita nak mencari jarak di antara dua titik. Contoh di sini cikgu bagi titik A. Soalan dia akan tanya. Yang pertama, soalan biasa, jarak antara titik A ke titik B. Okey, jadi formula asas yang kamu kena tahu jarak adalah ini lah. Okey, formula dia adalah formula jarak sama dengan X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah
Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Dan jawapan nanti kamu kena punca kuasa. Ketak-ketak sikit, lama tak menulis atas drawing ni. Okey, jadi di sini kenapa perlu ada X1, X2? Sebab di sini dua titik. Jadi kalau di titik A dan titik B ada X. Okey, kita warna kan. Nak warna apa? Okey, kalau tengok di sini titik A ada paksi X dan paksi Y, dan titik B ada paksi X dan paksi Y. Jadi untuk kamu masukkan nombor di dalam ni X1, X2, kamu kena tandakan di sini dulu. Okey, yang mana kamu nak jadikan X1 dan X2? Jika kamu jadikan A ni adalah X1, maka B ni akan jadi X2 automatik. Y pun Y bagi titik A akan jadi Y1, dan Y bagi titik B akan jadi Y2. Okey, jadi kamu masukkan saja nombor ini di dalam formula ini. Jadi cikgu guna warna lain, cerah sikit. Okey, X2 apa? X2 adalah 4. Jadi kamu tulis 4 tolak X1. X1 adalah negatif 2. Jadi yang ni tolak ni kena tulis 4 tolak kurungan negatif 2. Okey, jadi kamu kena letak kurungan ni kuasa 2. Okey, tambah. Okey, Y2 okey, Y2 apa? Negatif 3. Okey, kurungan negatif 3 tolak 6 kuasa 2. Okey, punca kuasa. Kamu kena tulis format formula ni lah. Okey, jadi daripada formula pertama, keluarkan formula. Yang kedua, masukkan nombor di dalam formula. Okey, jadi yang ni yang kamu jangan keliru tan ni. Jangan pula kamu tolak 4 tolak 2 terus, sebab 4 tolak nombor negatif. Jadi nombor negatif ni kita letak dalam kurungan. Jadi tolak akan jadi tolak darab tolak positif. Okey, 4 tambah 2. Jadi 4 tambah 2 6 kuasa 2. Okey, tambah. Okey, negatif. Okey, negatif 3 negatif 6 jadi negatif 9 kurungan kuasa 2. Okey, jadi 6 kuasa. Okey, punca kuasa tulis. Okey, ni step yang ketiga. Okey, 6 kuasa 2 sama dengan 36. Okey, yang ni negatif 9 kuasa 2. Okey, negatif 9 kuasa 2 49 kan. Okey, tambah. Okey, negatif yang ni kamu kena tahulah. Negatif 9 darab dengan negatif 9. Okey, negatif akan darab dengan negatif, dia akan jadi positif. 9 kali 9 81. Kalkulator berapa? 81. Tolong onkan mikrofon kamu. Berapa orang ni? Oh, ramai. Alhamdulillah. Tolong keluarkan kalkulator cikgu ni. Okey, 81. Okey, 81. Jadi punca kuasa ni jangan hilangkan lagi. Ni step yang keempat. Okey, 36 tambah 81. Okey, cikgu nak kamu kira. Siapa dia tadi? Haris yang cakap ni. 117. Umai. Cikgu Cam sama Umai. Bagus. 117. Betul 117. Okey, betul. Okey, jadi punca kuasa 117 berapa? Ni step yang kedam. Kalkulator tak pegang. Okey, cikgu tunjuk di mana kalkulator cikgu. Ustaz. Kalkulator, please. Ada kalkulator? Okey, ni cikgu tunjuk contoh nak guna kalkulator. Okey, punca kuasa 117 sama dengan
Okey, ya 10.82. Kita bundarkan dia. Kalau tengok di sini. Okey, 10.81665 kan. Jadi kita bundarkan pada 2 titik perbelahan. Jadi 10.82. Okey, 10.82. Okey. 10.82 sentimeter. Okey, kalau tengok di sini, kita tengok contoh soalan yang kedua. Ni contoh soalan ni cikgu buat sama. Okey, kalau tengok di sini, contoh soalan buku teks kan. Okey. Pada koordinat, okey, soalan kata cari jarak di antara titik P dan titik Q. Ini contoh yang kedua. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Okey, titik P dan titik Q. Di mana titik P koordinat dia apa dia? Koordinat dia adalah cikgu guna warna merah. Okey, titik P nilai paksi A dia apa? Ini X dan ini Y. Ini X dan Y. Jadi kamu masukkan saja ini formula dia, di mana X1 tolak X2 kurungan kuasa 2. Okey, tambah Y1 tolak Y2. Okey, 2 tolak 1 tu silap. 2 tolak 1 Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Padam ini nampak crowded. 2 tolak 1 X2 tolak X1 Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2 punca kuasa 2. Ni sebab dia tak tulis formula kan. Cikgu tulis formula. Jadi masukkan saja. Di sini dia jadikan X2 adalah mana? Okey, ni X2, ni Y2, ni X1, Y1. Jadi X2 adalah 4. Maka 4 tolak X1 apa? Negatif 2. Dia letak kurungan 2. Okey. Okey, lepas tu kurungan semua kuasa 2. Maka di sini kamu cari lah. Okey, negatif akan jadi positif. 4 tambah 2 sama dengan 6. Okey, 4 tambah 2 sama dengan 6. Kurungan kuasa 2. Tambah. Okey, 1 tolak 6. Okey, 1 tolak 6. Jadi ada RM1, hutang RM6. Jadi hutang lagi RM5. Tu maksud dia. Jadi negatif 5 kuasa 2. Okey, jadi 6 kuasa 2 sama dengan 36. Negatif 5. Maka di sini kamu kena ingat, negatif 5 darab dengan negatif 5. Negatif darab negatif akan jadi positif. 5 kali 5 25. Maka dapat 25. Maka 36 tambah 25 jadi 61. Dapat jawapan tu kita mesti punca kuasa ni. Sebab dalam formula semua jawapan yang kamu dapat bawah ni mesti di punca kuasa 2. Maka kita akan dapat 61 punca kuasa 2 dapat 7.81 cm. Maka jarak di antara PQ adalah 7.81 cm. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok dulu kan. Okey. Okey, ini melibatkan penyelesaian masalah. Okey, pada soalan ni, okey, cikgu ambil soalan 3. Soalan 1 dan 2 ni cikgu dalam kelas itu dah buat dah kan. Okey, kita buat soalan 3. Cikgu bagi beberapa contoh soalan 3. Untuk ingat formula ni kamu kena ulang-ulang lah. Kalau zaman cikgu dulu nak ingat yang ni cikgu ulang. Cikgu ulang 10 kali satu soalan yang sama, 10 kali. Cikgu kepada cikgu pesan kat cikgu, macam mana nak bagi ingat, kamu ulang 10 kali. Ulang lah cikgu 10 kali. Tak payah ingat. Memang ingat lah. Kalau kita betul-betul ulang, memang insya-Allah ingat. Okey, jadi kalau tengok di sini, okey, dah. Okey, kalau tengok di sini, boleh zoom ah. Kalau pakai telefon kamu boleh zoom.
zoom je. Okey, nyatakan jarak di antara titik berikut, pasangan titik berikut. Okey, di sini soalan tak bagi graf. Dia tak bagi di atas graf Jadi soalan bagi dalam bentuk macam ni. Jadi kamu kena tentukan. Okey, langkah kerja yang pertama adalah tentukan yang mana X1, yang mana X2, Y1 dan Y2. Jadi kamu letak Jadi kamu untuk koordinat, kamu tahulah X ni X, ini X1, saya letaklah X1, Y1, X2, Y2, seterusnya sampai bawah ni. X1, Y1, X2, Y2. Jadi cikgu akan tunjuk contoh, beberapa contoh saja di sini. Nanti kamu cuba buat ikut step yang sama, tak berubah. Okey, contohnya cikgu petik soalan C. Cikgu ambil soalan C. Okey, di mana di sini dia tak nyatakan titik apa, cikgu letak ya. Okey, titik A dia bagi 7, 4. Dan titik B 8, 4. Cikgu ambil titik koordinat C kan dia. Soalan C. Okey, cikgu ambil soalan C. Kita nak mencari jarak di antara dua titik tu lah. Okey, 5 negatif 2, 5 negatif 2 dan negatif 2 negatif 2. Yang ni koordinat dia sama. Tak apa, kita tulis lah. Kita tengok. Nanti kamu buat ya. Okey, pertama sekali keluarkan formula. Nyatakan. Okey, formula dia adalah X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Untuk ingat formula ni, kamu tulis di atas kertas sebanyak 10 kali. Macam tu. Itulah kata-kata cikgu pada cikgu. Beritahu macam mana nak ingat Tulis atas kertas 10 kali. Kamu ingat ingat tulis sampai cekap X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Punca kuasa semua. Jadi tu yang pertama. Yang kedua, okey, yang mana satu X1 dan mana satu X2. Contohnya cikgu kata, cikgu nak letak balik. Tadi cikgu letak sini X1 kan. Cikgu kata okey, cikgu nak letak sini X2 boleh? Boleh. Kalau sini X2, sini pun mesti Y2. Sini X1, sini wajib Y1. Jadi kamu kena letak ikut. Tak kisahlah yang mana X1, yang mana X2. Jadi yang penting, kalau pasangan dia mesti sama. Kalau salah satu X2, Y sebelah dia tu mesti 2 juga. Okey, jadi kita letak, masukkan nombor sebut dalam formula. Okey, X2 apa? 5. Kita tengok 5 tolak X1. Okey, negatif 2. Okey, kurungan kuasa 2. Okey, tambah Y2 negatif 2 tolak, okey, Y1 pun negatif 2. Jadi negatif 2 kurungan kuasa 2. Okey, jawapan nanti kita akan punca kuasa 2 semua. Okey, negatif positif. 5 tambah 2 7. 7 kuasa 2 tambah, okey, negatif positif. Tambah 2 tolak 2. Jadi habislah kosong. Jadi kosong yang ni. Ini kosong. Okey, 7 kuasa 2 sama dengan 14. Jadi simple saja sebab dia ada paksi apa yang sama ni. Kalau di sini kita tengok paksi Y dia adalah sama. Jadi tak ada masalah. Jika paksi Y sama, kamu tengok jarak ni je lah. Paksi Y sama paksi Y sama. Jadi paksi Y sama. Kalau di sini tengok kosong. Jadi 7 kuasa 2 adalah 7 kali 7 49 cm. Yang ni 49. Okey, punca kuasa tak ada lagi. Okey, punca kuasa dapat balik 7. Okey, yang ni simple. Soalan ni simple sebab dia salah satu paksi dia adalah sama. Kita tengok pada soalan yang seterusnya. Cuti yang panjang ni manfaatkanlah sebaik mungkin Okey, jadi latihan ni kamu boleh buat. Buku teks ni boleh di-download di Google. Tulis saja kat Google buku teks matematik tingkatan 2. Dia akan keluarlah link-link untuk kamu download. Kamu download saja. Okey, diberi jarak 3 unit
bagi 2 titik A, itu kan nilai A dan B. Okey, mencari nilai A dan nilai B. Okey, kita pergi pada soalan penyelesaian masalah ni. Boleh tanya cikgu no? Boleh tanya. Kalau ada apa-apa soalan, tanya cikgu. Okey, kamu kena buat catatan lah. Pastikan ada buku catatan. Yang mana tertinggal buku tulis? Okey, alhamdulillah. Okey, diberi jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, apa maksud jarak mengufuk? Mencancang ni pacak. Mengufuk ni, okey, matahari terbit dari arah mengufuk. Ufuk tu maksudnya daripada dia mula terbit. Okey, jadi kita tahu dia mendatar. Mencancang ni atas kepala. Jadi kamu kena ingat istilah tu lah. Kadang-kadang istilah tu mengelirukan kamu. Okey, jadi dia kata mengufuk. Mengufuk ni adalah mencancang ni. Kita mudah nak faham dia, cari yang mana kamu faham dulu. Cancang, pacang, mempancangkan dia, cancangkan dia. Jadi pancang ni menegak lah. Mengufuk ni mendatar. Okey, jadi mengufuk dia adalah 4. Jadi bagi 2 titik A dan B, itu kan nilai A dan B. Jadi kamu dah tahu dah. Jarak sini ke sini adalah 4. Di sini ke sini adalah 3. Jarak bagi 2 titik A dan B. Okey, maksudnya jarak di antara ni. Tak kita tengok. Okey, jarak ni maksudnya bukan jarak ni. Jarak mengufuk dan mencancang ni di sini. Tak. Dari titik dia bukan dari paksi ni, dari titik. Jadi kamu kena faham situasi dah. Okey, saya cuba ambil warna lain. Maksud dia, okey, ni maksud dia. Okey. Dari situ mengufuk daripada sini 4, di sini 3. Sama kat di sini. Jarak dia mengufuk 2 titik ni. Ini 4. Dia ini mencancang dia 3. Tu maksud dia. Jadi jangan tersilap. Betul lah, Cikgu Sanihah ada dah tengok. Kalau silap bagi tahu Cikgu Sanihah. Sifu lah, sifu ada ni. Yang ni muka surat. Tak nak. Kamu ada buku teks nak suruh. Okey, ni ada muka surat 31. Nampak? 30. Abdullah Yasir bagus. Okey, muka surat 31. Nanti kamu sen Okey, sambil-sambil. Okey. Sebelum kita nak menjawab soalan ni, kita kena tahulah jarak macam mana tu. Okey, ini pun sama. Jarak mengufuk di sini 4. Mencancang dia adalah 3. Mengufuk di sini, mencancang dia sini. Betul tak? Wah. Jumpa buku. Nanti kalau ni kena cari tau, kena search. Berapa orang di sini yang menggunakan komputer? Saya. Siapa? Yasir? Ya, sama. Lagi? Ammar. Khalis dah? Ada pakai telefon yang mana pakai telefon tak ada masalah. Kamu ni boleh juga download. Saiz dia besar sikit Okey, jadi kita kembali pada soalan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Ni kita panggil penyelesaian masalah.
di mana diberi jarak mengufuk dan jarak mencacam bagi unit bagi dua titik A, tentukan nilai A dan B. Okey, sekarang kita perlu mencari koordinat. Cari koordinat, dia dah bagi dah. Okey, kalau tengok di sini, kita tengok satu-satu. Cikgu ambil warna apa ni? Ya. Ya cikgu sana ha. Dia guna konsep teorem Pythagoras. Oh, dia guna teorem Pythagoras kan? Jarak tu 5 lah. Contoh soalan A, ya tak apa. Semua jarak dia guna 5 kan. Semua jarak ya betul. Dia guna teorem Pythagoras betul? Lepas tu nanti. Okey. Terima kasih cikgu sana. Okey, dalam teorem Pythagoras kamu kena ingat formula, kita kena ingat balik. Apa tu teorem Pythagoras? Okey, teorem Pythagoras mencari jarak di antara titik panjang A, B dan C. Okey, di sini dia dah bagi dah panjang B dan panjang C. Di mana cari panjang A? A ni hipotenus. Dalam 3, 4, di sini 3, di sini 4 dan di sini automatik adalah 5. Kalau kita ingat, bagaimana dapat 5 cikgu? Guna teorem Pythagoras. Nak cari panjang A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 apa? 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. A kuasa 2 sama dengan 9 tambah 16 Maka A kuasa 2 sama dengan 25. Maka A sama dengan punca kuasa 25. Maka A sama dengan 5. Sebab itu cikgu saya kata, okey, di sini 4, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Di sini semua 5. Kita guna teorem Pythagoras. Faham dah? Semua orang faham dah tentang teorem Pythagoras Jadi pening lah. Okey, jadi macam nak cari titik A, panjang koordinat bagi ni. Okey, jadi kita masukkan saja formula bagi jarak. Okey, sekarang kita dah tahu dah jarak di antara titik A dan titik B adalah 5. Okey, soalan tak bagi tahu di sini. Soalan tak beri jarak di antara A dengan B adalah 5, tapi dia dah bagi dah. Dia dah bantu kamu dari segi teorem Pythagoras. Apa yang cikgu tunjuk ni adalah teorem Pythagoras. Jadi cara hiddennya dia bagi jarak di antara A, B adalah 5 semua. Jadi bagaimana kita nak cari panjang koordinat bagi A dan B? Okey, kita perlu keluarkan formula jarak tadi. Okey, formula jarak apa dia? Okey, formula jarak wajib ingat Jarak sama dengan X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, jadi kamu untuk soalan ni kamu kena tentukan yang mana X1, X2. Okey, jarak dia dah bagi dah. Okey, ni X, ini Y. X, Y. Betul tak? Betul tak cikgu sana? Cikgu lupa. Ya, nak cari A dan ni. Betul cikgu sana? Masukkan dalam formula ni. Oh, cari A dengan B. Patutnya tak perlu guna formula. Boleh kan? Nanti dia kena masukkan titik tu. Gunakan formula jarak. Negatif 1 tolak A. Negatif 1 tolak A tambah. Okey, betul. Okey, tolak A, betul. Kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan. Ditambah, okey, B tolak kosong kan. tolak kosong. Kita kosongnya lah. Kurungan kuasa 2 kan. Sebab di sini sama dengan 5. Di sini ada 2. Itulah. Apa kena ambil 1 tolak A jarak
X kan. Aha. So negatif 1 tolak A bagi 2 sama dengan 4. Maksudnya untuk bagi X sama Ada dengan saya kacau. bagi Y sama dengan 3. Jarak tu dia tak boleh guna jarak Pythagoras ni. Dia memang konsep jarak Pythagoras, tapi masalahnya dia disebut so kita kena guna bagi X bagi Y lah. Untuk X bagi X 4, untuk B bagi 3. Ataupun macam ni. Negatif 1 tolak A bagi 2 sama dengan 4. So lepas tu A dengan dapat Angahnya. Right. Boleh satu. Ataupun apa di sini pun boleh juga ni. Ni negatif 1 kan. Di sini adalah negatif 1. Maka jarak dia adalah 4. Jadi kita boleh reverse banyak 4 kali. 1 2 3 4. Jadi di sini 1, di sini 3 kan. Okey, gitu pun boleh juga. Maka A sama dengan 3. Lagi simple kot no. Lagi senang. Okey, jadi boleh juga. Okey, jadi Jarak ni boleh tak boleh betul. Sebab di sini kita tak boleh nak selesaikan dalam bentuk persamaan linear, tak boleh. kalau satu titik ada 2 koordinat kena cari. Betul. Jadi di sini kita comak terus boleh tak? Kita selesai dalam gambar rajah tu. Okey, jadi di sini dia kata jarak menghubung 4. Di sini dia dah bagi dah x 1. Jadi jarak menghubung mendatang ni adalah 4. Jadi kita reverse banyak 4 kali. 1 2 3 4. Maksudnya aksi y sebelah ni adalah 1 dan sebelah ni 3. Jadi kita tahu lah di sini adalah 3. Okey, y mencancang dia 3. Jadi kita boleh bilang terus 1 2 3 terus. Maka y B ni sama dengan 3 juga lah. Maka untuk soalan A A sama dengan 3, Y sama dengan 3 juga. Okey, boleh juga macam tu. Jadi tak perlu buat pengiraan apa-apa. A sama dengan 3, Y pun sama dengan B sama dengan 3 juga. Okey, kita pergi pada soalan B contoh. Kita tengok. Dia kata jarak mengufuk okey di sini ke sini adalah 4. Okey, di mana paksi X? Ni X, ni Y, ni X, ni Y. Di sini 4, maksudnya di sini 5. Paksi ni 5, jarak ni 4. Macam mana? Ini Y 1, ni 1. Ini nampak ni cik saya. Cikgu kadang-kadang main buntu juga, pening. Okey. Kalau di sini kalau ikut sini X sama dengan 1 lah. Sini 5. 5. Okey, sini 4 3 2 1. Jarak dia adalah 4 kan. Jarak ni adalah 4 unit 4 cm. Jadi A ni sama dengan 1. A sama dengan 1. Okey, B kena guna formula ni lah, mudah. Sebab sikit sangat ni. Yang B cuba kita masukkan dalam ni. Masukkan dalam formula. Sebab A tu memang 1 lah. Nak tahu kan? Okey, sat. Sini okey, X ni 1. Sini 1. Sini X1, Y1, X2, Y2. Okey, jadi X2 sama dengan 5. 5 tolak X1 1, Y2 B
tolak Y1 1. Okey, kita try dulu. Okey, 5 tolak 1 4. 4 kuasa 2 tambah B tolak 1 kurungan kuasa 2 punca kuasa 2 sama dengan 5. Maka 5 sama dengan punca, okey, 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, 16 tambah B tolak 1 ni. Cikgu Hassan. Ya, ya. Semua kena kuasa 2 juga. Semua jarak. Ni. Ya, kasi. Ha. Ini 5 yang 5 kasi semua. Ni. Ni. Ha, semua kena kuasa 2. Jarak ni. Ha, semua kena kuasa 2. Oh. Ha. Oh, supaya apa? Tak kira dapat negatif jadi kita tak kuasa 2. Betul lah. Okey, kita try. Jadi kan dia orang kita kuasa. Kuasa 2 punca kuasa. Okey, kita pindahkan dulu. Bukan punca kuasa ni pindah di sini jadi kuasa 2. Punca kuasa pindah di sini akan jadi kuasa 2. Bukan macam tu? Okey. Sat. Betul-betul kan tak ada kuasa 2. Allah silap. Ha, betul lah. Kuasa 2 tak kena kuasa 2. Ah, ya, betul lah. Faham. Okey, faham lah. Okey. Okey. Jadi 5 kuasa 2 sama dengan 16 tambah Lepas hilang punca. B tolak 1 kurungan kuasa 2 kan. Jadi kita terbalikkan lah mudah. Jadi 16 tambah B tolak 1 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 apa? 25 terusnya lah. Ya Allah, kucing. 25 terus. Okey, 25. Okey, jadi B tolak 1 kurungan kuasa 2 sama dengan 25 tolak 16 kan. Ha, jadi Okey, jadi 25 tolak 16 B tolak 1 kuasa 2 sama dengan 25 tolak 16 apa? Berapa 9 tak? Yang lain tolong jawab. 25 tolak 16. Halis, Mubi? 9. Macam tu jawab. 9. Okey, 9. Okey, B tolak 1 sama dengan kuasa 2 pindah menjadi punca kuasa 2 9 apa? B tolak 1 sama dengan 3 kan? Ya. Okey, maka B sama dengan 3 tambah 1. Maka B sama dengan 4. B sama dengan 4. Maka di sini kita dah dapat di sini A sama dengan 1, maka B sama dengan 4. Sat cik ambil warna apa belum ni. B sama dengan 4. Soalan B, A sama dengan 1, maka B sama dengan 4. Okey, kamu kena selesaikan macam tu lah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang C. Contoh C ya. Kena sebab tu penyelesaian masalah ni kita kena cari juga jalan bagaimana untuk cari jawapan. Menggunakan ni maksudnya penyelesaian masalah, bagaimana kita menguruskan masalah ni. Okey, cikgu pergi pada contoh yang kedua. Okey, soalan C. Kita tengok soalan C. Sebab masalah berbeza-beza kan. Okey, tadi dia kata okey, jarak ni adalah 4. Macam dia adalah 3 jarak dia dari segi ni lah. Okey, ini paksi X dan paksi Y. Ini paksi X dan paksi Y. Okey, maksud dia di sini kalau dia cross kita panggil cross paksi ni, paksi Y. Okey, maksudnya di sini okey, dia kata
jarak mencancang A ke B ni adalah 4 kan. Jadi kalau titik A ni untuk paksi Y dia dah ambil dah 1. Okey. Maka baki dah. Okey, kalau di sini dah ambil dah 1. Negatif 1 kan. X ni bukan paksi Y menegak. Dia dah di sini ke sini adalah 1. Ni 1 kan. Negatif 1. Maka di atas ni berapa lagi baki? Baki dah 2 ke? 1 2. Maka di sini 2. Maka B ni Y ni B ni sama dengan 2. Itu kaedah, kita guna kaedah yang mudah, tak perlu kira banyak-banyak. Okey, sebab apa? Sebab jarak menegak ni dia kata 3. 1 di bawah dan baki lagi 2 di atas. Maka automatik lah B ni paksi Y dia adalah 2. Okey, ini kat dalam. Okey, jawab soalan B. A pula. Okey, A kita tengok di sini. Okey, pada titik B, X dia 2. Maksudnya jarak di sini ke sini adalah 2. Maksudnya 1 sini 2 kan. Okey, 2. Maka baki dia mesti 2 juga di sini. Di sini pun mesti 2 juga jarak dia. Maka X sama dengan negatif 2. Ni kira kita guna kaedah jalan bintang. Kita kira berdasarkan jarak yang diberi ni. Okey, mendata ni. Kalau jarak sini ke sini adalah 4. Daripada sini ke sini adalah 4. Okey, untuk B daripada kosong ni dia dah 2 dah. Dia dah ambil 2. Maka baki lagi 2 ke belakang. Jadi negatif 2. Jadi di sini A sama dengan negatif 2. Okey, kita pergi pada soalan D. Okey, soalan D. Okey, kekalkan. Okey, dia kata jarak mencancang adalah 3. Memufuk adalah 4. Okey, kita tengok paksi tu. Ini paksi X dan paksi Y. Ini paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X sama dengan kosong. Okey, X kosong. Okey, betul. Okey, maka di sini berapa? Jarak sini ke sini. Maka jarak sini ke sini adalah 4 Okey, jarak ke sini adalah negatif 4. Maka A adalah negatif. A sama dengan negatif 4. Okey, kita dapat jawapan A sama dengan negatif 4. Maka B nak paksi Y. B adalah paksi Y. Okey, kita tengok. Okey, dia kata jarak mencancang adalah 4 adalah 3. Jadi Y di sini 4 ditolak dengan 3. Okey, 4 ni kita tolak dengan 3 jadi 1. Maka B sama dengan 1. Ya, betul. B sama dengan 1. Maka itulah jawapan dia. Okey, simple je kalau kita selesaikan macam tu. Kadang-kadang dia bagi juga tiba-tiba kita benda buntu kan. Tiba-tiba boleh buat tapi tiba-tiba hang sat. Telefon pun dia ada juga kadang-kadang mari hang. Sama kat kita. Okey, kalau tengok di sini. Okey, raja. Okey, ni soalan nombor 5. Yang ni baru betul kita kena guna formula. Kita tengok. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Okey, cikgu tak sah. Okey, hari ni cikgu nak pelajar mahir bagaimana nak mencari formula jarak di antara dua titik. Okey, tadi kita selesai cari masalah tadi, penyelesaian masalah. Okey, sekarang ni dia bagi direct soalan tu. Okey, hitungkan jarak di antara titik berikut. Okey, soalan A dia kata daripada titik KM. Okey, pertama keluarkan formula pula. Keluarkan koordinat bagi titik K. Okey, koordinat bagi titik K adalah negatif 3 8. Manakala titik M, mana M? Okey, M koordinat dia adalah 1 4. Maka okey, contoh saya bagi soalan yang pertama. Okey, titik K apa koordinat dia? Negatif 3 8.
8 titik M. Koordinat dia adalah 1, 4. Jadi pertama sekali, okey, tentukan yang mana X1, yang mana X2. Maka kita letaklah, contoh kita letak, okey, ini X1, Y1, X2, Y2. Okey, itu yang pertama. Seterusnya kita kena keluarkan formula jarak. Jarak sama dengan X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Okey, punca jawapan tu punca kuasa 2 semua. Okey, jadi masukkan saja koordinat tersebut di dalam formula ni. Okey, X2 sama dengan 1. 1 tolak negatif 3. X2 adalah X2 1. X2 mana X1 X2. Okey, X2 dulu. X2 okey. X1 negatif 3. Okey, kurungan kuasa 2 tambah Y2. Y2 sama apa? Y2 sama dengan 2, kan? Y2 sama dengan 4 tolak Y1 sama dengan 8 kuasa 2. Okey, punca kuasa. Jadi negatif positif. 1 tambah 3 4. 4 kuasa 2 tambah okey, 8 tolak 4 tolak 8 ada RM4, hutang RM8. Jadi hutang RM4. Negatif 4 kuasa 2. Okey. Okey, 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, tambah okey, 4 kuasa 2 ni pun sama dengan 16 juga. Tambah. Okey, yang ni kena ingat negatif 4 darab dengan negatif 4. Jadi 16 positif. Jadi tambah 16. Okey, 16 tambah 16 apa? Apa? 32. 32. Punca kuasa 32. Punca kuasa 32. 5.66 cm. 5.66. Okey, bagus. 5.66 cm. Maka jarak dia antara km, mana jarak dia ni? Kalau kita gariskan ni. Okey, jarak ni kalau guna pembaris lurus dia tak terketak je ni. Okey, jarak dia adalah 5.66 cm. Okey, jadi kamu cuba ulang balik pada koordinat ni, setiap ni B. Okey, okey. Koordinat M. M sama apa? M sama dengan mana M? Okey, M 1 4. Okey, L 6 7. 6 7. Okey, pertama keluarkan koordinat dulu. P. Okey, negatif 3 negatif 4. N 2 1. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni kamu kena keluarkan koordinat dia. K, mana K? Negatif 3 8. Q 3 negatif 3. Okey, jadi di sinilah kamu tentukan yang mana X1, X2, dan apa yang cikgu nak tekankan di sini adalah formula ni, formula jarak. Okey, cikgu guna formula ni. Yang cerah sikit. Okey, formula jarak wajib kamu cuba ingat. Siapa yang tak ingat, kamu cuba tulis kat atas kertas. Tulis atas kertas macam kamu ulang. Okey, ulang-ulangkan dia. Tulis banyak 10 kali. Cuba tulis. Tulis X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Dan jawapan tu mesti di punca kuasa. Sebenarnya kali apa yang cikgu sana kata tadi, sebenarnya ini adalah formula teorem Pythagoras. Yang dibuat dalam bentuk macam ni .
Jadi formula ni kamu kena cuba ingat lah. Jadi di dalam setiap soalan ni kamu nyatakan lah yang mana satu X1, X2. Masukkan saja nombor tersebut di dalam formula ni. Macam nak buat kek lah. Okey, nak buat kek bentuk yang macam mana? Okey, mesti ada acuan dia. Maka formula ni adalah acuan dia. Maka masukkan saja nombor-nombor ini di dalam acuan ni, maka kamu akan dapatlah jarak bagi titik ni. Acuan bagi jarak ni adalah ni lah acuan dia, formula dia. Okey, jelas nah? Jadi kamu letak lah yang ni X1, Y1, X2, Y2. Sama seterusnya. Ini pun X1, Y1, X2, Y2. Jadi masukkan nombor-nombor ni di dalam formula ini. Maka automatik lah di akhir jawapan kamu tu akan dapat jarak ni. Okey, boleh? Okey, jam kau apa? Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, untuk latihan, cuba buat latihan latihan muka surat yang tanya ni latihan 130 dan 131. Okey, untuk next class kita akan pergi pada titik tengah. Jadi untuk formula tadi kamu kena betul-betul ingat lah. Okey, jadi soalan tadi berkisar tentang jarak dia. Okey, cikgu nak kamu faham betul-betul untuk di bawah tajuk jarak. Ingat formula jarak. Kadang-kadang formula ni diberi dalam periksa akhir tahun tu PG3 ditulis muka surat depan tu. Tapi kamu tak tahu itu adalah formula jarak. Jadi kamu tak guna, jadi rugi lah. Jadi cikgu nak kamu ingatlah formula jarak ni. Jadi ada apa-apa soalan? Okey, alhamdulillah ramai kat ini. Ada apa-apa soalan? Kasfu? Okey, kalau tak jelas lagi, kamu nak ulang lagi apa yang cikgu sebut ini, nanti cikgu akan bagi link video rekod kita ni. Jadi kamu cuba teliti lah, tengok balik daripada awal sampai akhir, insya-Allah. Untuk sesi kamu untuk kali untuk ni, cikgu mengajar kamu matematik, insya-Allah kamu manfaatkanlah sebaik mungkin. Insya-Allah nanti kamu akan jumpa lagi cikgu untuk subjek RBT. Jadi insya-Allah subjek RBT banyak juga cikgu nak share. Jadi mudah-mudahan kamu manfaatkanlah masa cuti ni dengan sebaik yang boleh. Boleh? Ashma ada, okey, Amirul, ramai. Tak kita tengok. Ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kelas kita? Cuba on kamera masing-masing nak tengok. Boleh tak on kamera masing-masing? Mai Khasfu Allah Yasir. Okey, Haris, biarkan, kekalkan Haris. Yasir. Okey, alhamdulillah Yasir. Siapa lagi? Asma pakai telefon lah. Zofrafu Umay. Alhamdulillah. Baru boleh nampak muka. Ahmad Mubin, Aziz, Ahmad Mani. Bapak, ni kawan-kawan nak tengok kamu ni. Sebelum kita habis kelas. Afiq. Okey, bagus Afiq. Afiq, ibu hantar mesej cikgu, tanya nak beli kat mana komponen elektronik. Cikgu kata beli kat ni. Elok lah beli. Cikgu kata kalau boleh beli lah, bagi Afiq terisi sikit masa. Boleh buat tutorial cikgu. Kasfu. Okey, alhamdulillah. Ahmad Mubin, mana cuba? Amirul. Hanya. Cikgu Saniha ada, cikgu Saniha. Ni anak saudara nak tengok ni. Okey, mana lagi? Ya Allah. Hanya apa? Jangan tarik. Bangun dulu, Dik. Okey, mana lagi yang lain nak tengok muka? Aziz ada tak ni? Tu. Kasfu, mari lah Kasfu. Mana Amar ni? Okey. Duduk ni nak.
Anya. Tanya Anya. Anya mana Anya? Cikgu Saniha tu. Okey, tak apa, ada ramai yang segan tu. Asman segan. Asman, sihat tak Asman? Last hari tu Asman sakit perut kan? Asman hari tu sakit perut. Okey, nanti apa-apa nanti cikgu akan share dalam saya adik tumpah air tadi. Main kau main. Harus. Amirul, mana Amirul ni? Umay ada ni, Umay tapi malu. Oh, ada barang yang buka. Umay ada buka lah. Bagus Umay. Macam tu lah kawan-kawan nak tengok. Bila lagi kawan-kawan nak tengok kamu ni kan? Ahmad Mubin. Is. Panggil kawan-kawan. Zafafur panggil kawan-kawan. Habis. Alis. Mana Khalis? Khalis kan? Ubed, macam mana dia buka video? Buka video. Bagi Mak. Apa beli video? Amar ni. Zafafur rindukan Amar ni. Buka Amar. Amar dah. Amar tegak lah. Kita rambut lah. Mana Asman? Cikgu nak cuba tengok semua gambar ada dah ni. Okay, Amar. Ahmad Mubin. Mana Ahmad Mubin? Aziz. Umay awak sekejap lah. Ada yang pakai komputer, takut pakai laptop kan? Takut tak boleh. Khalif pakai komputer kot Khalif? Mana Aziz? Aziz dah ni? Cikgu cuba buka mikrofon ya. Cikgu sana ada nak kata apa-apa tak? Asma. Saya got Asma. Ingat Alan Walker dah ni. Okey Asma. Tak apa kali pelan-pelan. Mana Kasfu? Nanti untuk next class kamu pesanlah kawan-kawan supaya dapat join kelas kita. Dan di akhirnya kita boleh buka gambar macam ni lah. Boleh masing-masing tengok. Walaupun di jauh di mata, jauh tapi dekat di hati. Ya betul. Okey, insyaAllah kelas cikgu pada pagi ni kita tangguh dulu. Kita akan jumpa pada next kelas nanti. InsyaAllah tahun depan kamu akan jumpa lagi cikgu untuk RBT. Kita akan bangunkan projek-projek banyak jenis projek lagi menarik untuk RBT. Dan insyaAllah matematik kalau ada rezeki cikgu mengajar lagi. InsyaAllah lah. Okey, betul duduk rumah dan buat benda yang bermanfaat, banyak akan membantu. Kasfu tengah bina alat elektronik dah. Nampak? Seko kita awal. Kasfu insyaAllah dia ayah dia dah beli kot komponen elektronik. Ada putih-putih. Kasfu duk tengah repair lah. Alhamdulillah. Dia dah mengaplikasikan apa yang cikgu ajar di sekolah, komponen elektronik. Okey, nanti dia cita-cita dia nak masuk pertandingan tau. Dia nak masuk pertandingan robotik. Dan orang lain pun insyaAllah Yasir salah seorang yang suka rekod cerita. Apa? Sekejap. InsyaAllah kita akan jumpa pada next class. Boleh tak? Kita tangguh dulu lah.
Nanti apa yang saya belajar tadi nanti juga akan upload dalam video. Kamu ni lah